Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama dengan kami bertiga. Pastinya di Malaysia hari ini. Jadi, sekarang ini kita sedar angka COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Jadi, kita sedar bahawa aspek pemegaksan komuniti ini begitu penting untuk kita lah dalam pada kita nak menjaga pandemik ini supaya tidak menular di kawasan komuniti kita. Kalau komuniti kita itu berada dalam kawasan zon hijau, alhamdulillah. Tetapi cabarannya bagaimanakah caranya untuk kita mengekalkan zon tersebut kekal zon hijau dan daripada zon kuning ke ataupun zon merah tu nak bertukar kepada zon hijau. Jadi apa yang saya katakan tadi adalah pemekasaan komuniti itu begitu pentinglah untuk kita menjaga penularan pandemik ini. Jadi dengan itu ada satu pertandingan yang telah pun diwujudkan daripada pihak Kementerian Agensi Kerajaan iaitu pertandingan komuniti zon hijau COVID-19. Okey, dengan itu untuk bercakap berkenaan dengan pertandingan itu kita terus saja bersama dengan Encik Muhammad Fauzi Ismail, Ketua Penolong Pengarah Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial NADMA yang telah pun berada di talian sekarang ini. Assalamualaikum Cik Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya rasa pertandingan ini adalah pertandingan yang menarik sungguh, menarik minat untuk komuniti ini berganding bahulah untuk kita menjaga diri kita. Ia macam hashtag kita jaga kita lah kan. Jadi sebagai permulaan, Cik Fauzi boleh kongsikan tentang pertandingan ini, Cik Fauzi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan selamat pagi kepada penonton-penonton Malaysia hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak MHR kerana sekali lagi memberi ruang dan peluang kepada kami Agensi Pengurusan Bencana Negara untuk mewar-warkan tentang antara beberapa inisiatif pemegaksan komuniti yang dijalankan. So seperti yang semua sekalian maklum, pada 29 Mac yang lalu Yang di-Pertuan Agong telah bertitah mengenai program pemegaksan komuniti ini, dan salah satu daripada aktiviti dalam pemegaksan komuniti ini adalah pertandingan komuniti zon hijau COVID-19 lah. Jadi seperti yang saya beritahu tadi, ini salah satu inisiatif pihak kerajaan dalam usaha untuk kita memerangi dan membendung penyebaran wabak pandemik COVID-19 ini. Jadi ia selaras dengan dasar komuniti negara yang mana untuk membentuk komuniti yang peka dan juga cakna terhadap isu-isu bagi membeteras COVID-19 ini. Jadi untuk kita memupuk semangat, sekarang itu juga untuk memupuk semangat sukarelawan yang mana kita menyasarkan komuniti setempat, terutamanya NPKK, JPKK untuk sama-sama kerajaan dalam usaha membeteras ini. Saya rasa ini adalah satu kaedah yang mana satu persaingan sihat yang diwujudkan di antara komuniti untuk menggalakkan agar komuniti untuk sama-sama dengan pihak kerajaan untuk sama-sama membendung penularan di komuniti masing-masing. Ya. Dan saya percaya bahawa komuniti yang sedang menyaksikan kami pada pagi ini pun dah tak sabar lagi sebenarnya nak menyertai pertandingan ini. Cik Fauzi, macam mana caranya untuk kita nak menyertai pertandingan ini? Dan saya pasti ianya bukan melibatkan individu, malahan melibatkan komuniti kan? Jadi bagaimana caranya untuk mereka sertai pertandingan ini? Baik. Untuk makluman semua, pertandingan ini terbagi kepada dua kategori lah, iaitu kategori luar bandar yang diuruskan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar, dan juga untuk komuniti bandar yang mana menyasarkan pengurusan strata lah. Jadi untuk saya mulakan dengan untuk komuniti luar bandar dulu. Untuk ini yang boleh menyertai ataupun yang boleh dicalonkan untuk pertandingan ini adalah terdiri daripada JPKK, Jawatankuasa Pembangunan Keselamatan Kemajuan Kampung, JPKK dan juga JPKKOA untuk kawasan orang asli lah. So sebanyak 82 kampung dari seluruh negara akan dicalonkan melalui pejabat setiausaha kerajaan negeri masing-masing, yang mana hampir 9 negeri boleh mencalonkan 5 kampung, hanya 3 negeri iaitu Melaka, Perlis dan juga Labuan boleh mencalonkan 3 kampung, yang mana untuk Sabah dan Sarawak masing-masing 8 dan 10 kampung lah, yang mana mereka ini boleh menghubungi pejabat daerah ataupun pejabat setiausaha kerajaan negeri masing-masing. Jadi untuk kategori bandar pula, ia mensasarkan pengurusan strata yang mana dalam kawasan operasi pihak berkuasa tempatan PBT, Majlis Perbandaran, Majlis Bandaraya seluruh negara lah. Dan ianya hanya terhad kepada pengurusan strata jenis flat, pangsa puri, apartmen kos rendah yang mana harganya di bawah 100,000 sahaja. Yang mana dan untuk kategori ini setiap skim strata ni boleh mencalonkan satu sajalah yang melalui JMB, Joint Management Body ataupun Management Committee ataupun Persatuan Komuniti yang mana ada KRT, Kelab Rukun Tetangga, SRS dan sebagainya, boleh mencalonkan diri melalui PBT-PBT yang telah saya sebutkan tadilah di seluruh negara.
Dan penyertaan ini perlu disahkan dan diperlakukan oleh PHBT, iaitu pihak berkuasa tempatan, iaitu Majlis Daerah, Majlis Pemandaran dan sebagainya, dan perlu diperakui oleh Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga Kementerian Wilayah Persekutuan lah untuk wilayah persekutuan. Jadi totalnya kita akan terima 111 pencalonan, iaitu 29 untuk kategori komuniti berserata ni dan 80 daripada kampung-kampung di seluruh negara lah. Okey, jadi ada 2 kategori lah yang dipertandingkan. Jadi komuniti itu harus lihatlah sama ada anda berada dalam kategori 1 ataupun 2. Bagaimana dari segi aspek penilaian dan juga mungkin kriteria penilaian Encik Fauzi untuk pengakhiran segmen kita? Saya rasa ini pun satu perkara yang penting yang perlu diambil perhatian oleh setiap komuniti ataupun JPK yang ingin menyertai pertandingan ini. Yang pertamanya, pihak kementerian dan juga pihak NADMA, Agensi Pengusaha Bencana akan menilai daripada beberapa aspek lah. Yang pertama sekali kita nak tengok adalah tentang kerjasama di antara entiti komuniti ini dengan agensi-agensi kerajaan serta inisiatif-inisiatif yang proaktif yang telah dijalankan bagi membendung penularan wabak komuniti di peringkat komuniti masing-masing lah. Jadi selain itu kita juga melihat tentang pelibatan pengurusan yang aktif bukan saja daripada komiti jawatankuasa tetapi juga di kalangan komuniti sendiri. Kita nak mereka ni aktif, sentiasa melibatkan diri dan juga berperanan, memainkan peranan masing-masing. And then kita nak tengok juga tentang pematuhan SOP. Apakah inisiatif-inisiatif yang dilakukan di komuniti, sebagai contohnya mungkin diadakan kawalan suhu, imbas suhu, dan bagaimana mungkin menghebahkan maklumat-maklumat tentang bagaimana penyebaran COVID ini dapat dibendung dan sebagainya lah. And then mereka juga ada buat program-program kesedaran yang mana mungkin mereka ada buat ceramah agama dan sebagainya sekali bulan Ramadan kan. Mungkin dalam masa kita tarawih tu mungkin ada takarub tu mungkin 5 minit disampaikan tentang bagaimana kita nak mencegah COVID dan sebagainya. So selain itu inovasi lah. Bagaimana komuniti ni secara kreatifnya berfikir ataupun menjalankan aktiviti-aktiviti yang mana dapat membendung penularan wabak COVID-19 ini. Jadi dan terakhirnya tentang bagaimana kes ni lah, kalau macam contohnya satu kawasan itu mungkin sebelum ni pada di zon merah, mungkin mereka dapat turunkan jumlah jangkitan di komuniti masing. Ini adalah kriteria yang kita akan lihat dah dan panel-panel akan lihat lah. Jadi kaedah penilaian ni saya teruskan saja di sini. Boleh pihak yang menyertai pertandingan ini perlu menghantar dokumentasi lah secara laporan, bergambar aktiviti dan yang telah dianjurkan kepada pihak Rusia. Dan juga ada juga disediakan video ringkas lah berdurasi 3 hingga 5 minit yang menunjukkan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan kepada panel penilai. Dan yang paling penting ni akan ada lawatan mengejut lah daripada panel penilai untuk melihat adakah benar-benar aktiviti dijalankan ataupun mereka hanya berlakon saja. Jadi kita akan pastikan melalui lawatan panel-panel inilah. Jadi kesemua ini kita akan ambil kira, kita akan rangkumkan dan beberapa pemenang akan diumumkan lah oleh pihak kementerian dan juga hadiah akan disampaikan kemudian. Ya, betul. Lawatan mengejut tu memang saya suka kan, sebab kita takut nanti mereka berlakon saja kan kalau tahu tarikh mereka datang. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Fauzi di atas makluman yang telah pun diberikan. Terima kasih. Sama-sama. Okey, alhamdulillah kita telah bersama dengan Encik Muhammad Fauzi Ismail, Ketua Penolong Pengarah Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial NADMA. Jadi anda telah pun mendengar perkabaran pertandingan tersebut. Kalau anda berada dalam komuniti, saya percaya bahawa komuniti sekarang ini pun telah cakna tentang perkara ini, tetapi saya rasa ianya boleh menarik lagi semangat mereka ini untuk bersama-sama menjaga komuniti kita untuk kita mengekang penularan pandemik ini. Okey, jadi kalau anda berada dekat mana-mana sahaja kawasan di bandar ataupun luar bandar, pematuhan SOP itu harus dikekalkan. Jadi joinlah ataupun turut serta dalam pertandingan ini, iaitu pertandingan komuniti zon hijau COVID-19. Okey, terima kasih Cik Fauzi.